Okay, Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Okay, semua sihat selalu. Okay, so hari ni kita sambung minggu lepas punya tajuk aircon terlalu sejuk. Itulah kita sambung minggu lepas ni lah. Kalau kita ingat tajuk, bukan tajuk lah, adik saya hint minggu lepas yang saya cakap minggu ni akan explain sikit lah pasal kenapa orang set bobok pada carburetor untuk better performance lah. Okay, untuk performance yang lebih baik. Kenapa macam tu? Okay, bagi siapa yang tak dyno mungkin tak nampak, ataupun siapa yang dah ada pengalaman saja ya, yang tahu kenapa dia orang set bobok, dia orang ada reason dia orang sendiri. Tapi untuk tahun sekarang ni yang lebih moden, kita dah ada dyno ataupun kita ada carta dalam graf yang boleh nampak secara apa panggil tu? Begitu tepat. Secara tepat boleh nampak benda tu kita boleh buktikan. So set bobok ni tak lagi relevan pada zaman sekarang ni lah. Okay. Bagi yang dah ada dyno lah. Siapa yang ada dyno juga set bobok juga, saya tak faham lah kenapa nak set bobok. Okay. Mungkin ada permintaan daripada customer tu sendiri, bang saya nak set helikopter lah. Apalah 500 meter helikopter je. Lepas 500 meter baru nak keluar. Pada member sampai rumah lah. Tak nak yang tu. Minyak makan apa semua. Lepas tu pencemaran udara lagi. Alright. So sebelum tu saya terima kasih lah. Ini siapa yang dah present tadi. Daripada awal tadi siapa present? Takin. Pasal apa tadi? Lupa lah. Sprocket. Okay, terima kasih semua yang ni dah, semua yang dah makan sudut yang kerak sangat. Mengganggu aku ni. Nampak dengar macam sedap sangat tu. Okey. Makan je. Okey. Kalau boleh kembang dulu lah. Bagi dah ni mau telan. Right. Kita sini ada logik dia pasal set bobok ni, dan saya akan explain lah. Okey, macam Abang Kim cakap tadi, mungkin kita boleh hari ni untuk kita explain sikit pasal dyno lah. Sebab saya lebih masa pada dyno lah. Mana jam saya dekat MW ni banyak pada dyno. Dan kelebihan itu yang saya akan share kat sini lah. Sebab yang tak semua orang nampak lah. Bukan dekat kita ni pandai, sebab kita yang buat dulu. Maknanya apa yang saya tahu ni saya explain dulu lah, supaya selepas ni mungkin korang juga yang masuk dyno dan korang boleh rewind dah. Oh, apa yang cakap macam ni. Okey. Dah boleh dapat benda tu dah senang, dah ada guide itu. Okey. Siapa yang boleh susah main? Orang yang first kali masuk dyno. Macam saya lah. Orang yang first kali. Dia akan tengok yang benda ni. So korang kat sini yang dengar ni sebenarnya lagi senang. Sebab dah ada apa mentor. Bukan. Dah ada orang panggil yang dah lead dulu. Dah ada orang dah pergi try dulu lah. Macam kita lah nak belajar pasal 4 stroke. Dah ada orang yang dah buat dulu lah. Buka top set. Kalau kita tak tahu buka top set, siapa yang nak buka top set ni? Semua takut. Siapa tak berani? Nak cari pengalaman tu susah. Okay, sekarang ni bila kita dah ada orang yang dah boleh kat motor, dah pasang, so kita dah ada guide tu lagi senang. Cuma kita untuk praktikannya, sama macam dyno juga. Tapi yang best pasal dyno ni, apa yang menarik dia, benda yang kita nak dyno ni, semuanya benda berubah-ubah. Dia subjektif. Okay? Benda yang bukan cakap, okay, jawapan ni jawapan dia A, jawapan dia B, tak ada. Ni soalan dia kena isi tempat kosong. Bawah. Maknanya benda tu berubah-ubah. Okay? Itu yang shocknya kat situ. Sebab kita tak buat benda yang sama. Tak ada kita naik dyno, kita buat benda sama. Tahu dah ni berapa, tak. Maknanya benda tu mencabar lah. Okay? Dia membuka minda. Atau kadang-kadang kita dyno ni, bila lepas pada dyno tu, tengok tu ni muka memang stres gila lah. Cakap tu terang, bukan kita memang ni. Sebab kita banyak fikir. Kita fikir banyak gila, kita nak counter sini. Nampak macam senang. Sebab pada graf tu, tengok nampak macam ni. Tapi, siapa yang dyno ni, dia tahu apa yang dia nak kena fikir, minyak kat sini belah mana, kenapa minyak macam ni, kenapa prestasi dia macam ni. Nak kena explain pula pada yang buat motor tu macam mana, kenapa result macam tu. So benda tu dia naik banyak gila info yang dapat dalam pada satu garisan graf je. Banyak yang tak tahu. Okay, ada yang tengok macam graf macam ni, naik macam ni, tapi dia tak tahu apakah result yang dia keluarkan dalam monitor tu. Apa fungsi dia? Kenapa graf dia kat sini turun? Kenapa kat sini naik? Kenapa tak berdata je? Kenapa tak graf daripada awal dia straight je? Lagi senang kan? Tapi kalau kita tengok pada graf tu, maknanya kalau daripada HP, daripada top, daripada minyak, semua dah ada turun naik dia.
Okay, maknanya torque tu bila dia naik, bila dia mendatang, bila dia turun, sama macam HP dan minyak lah. Okay, itu semua adalah pergerakan enjin kita. Okay, masa mana naik tu, maknanya enjin tu semakin kuat lah. Okay, torque dia makin kuat. Okay, kalau mendatang, torque dia mendatang memang still lagi. Contohnya kalau torque dia 20, maknanya kekuatan enjin tu 20, sampailah contoh RPM 9 dia akan turun. Maknanya dah turun tu, power dia dah kurang lah. Macam tadi kita belajar kinetic energy kan. Itu semua ada dalam dyno. Nampak semua. Bila airport cerita tu, baru kita nampak benda-benda itu. Benda tu jadi terbuka luas lah. Right? So, berbalik pada cerita asal lah. Pasal bobok. Okay? Banyak orang buat tapi tak tahu, dia rugi lah. Okay? Dia tahu benda tu tapi dia tak dapat nak buktikan kenapa dia set bobok. Tapi bila dia dah naik dyno, dia tahu. Barulah dia faham. Dan macam mana kita nak counter bobok tu, mesti kena naik dyno supaya kita boleh nampak minyak yang kita set tu tepat lah. Right. So first kali, kenapa orang set bobok lah? Mesti ramai tak tahu bobok ni apa. Macam seri lagi tak tahu bobok tu apa. Ni apa, bobok di mana? Bobok. 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 Mana? Bubuk. Itu bubuk. Bobok. Ada satu lagi, bubur. Bobok, bubur. Apa lagi? Je. Oh. Je. Jeking. Boleh ikut. Jeking. Jeking. VTEC. Senggugut. VTEC. Senggugut. Sengguk. Boleh sengguk lah boleh. Sengguk. Bobok. Bubur. VTEC. Lagi apa lagi? Apa lagi orang yang selalu cakap pasal bobok ni? Semput. Jemput boleh ke? Semput. Okay, semput. Semua ni benda-benda yang cakap apa yang kita sebut ni orang boleh faham lah. Okay. Apa simptom dia ni? Ataupun dia punya efek dia. First sekali adalah minyak lebih. Pelakor. Kalau minyak terlampau kurang pun boleh jadi. Mana? Dia jadi Itu orang panggil blow. Sengguk. Ataupun kita panggil sendu. Kalau minyak tak cukup, panggil sendu. Dia tak sengguk. Tapi dia panggil sedu sedan. Jadi sebentar. Sedu ataupun blow. Dia blow terus. Kalau macam ni, okey, simptom yang ni, motor je ni, still lagi apa tau? Dia boleh jalan. Bukan Zizi Kirana boleh jalan. Ciao. Bukan Bukan boleh jalan tu. Okey, tapi dia still lagi boleh jalan. Kalau bawa ni dah tot tapi still lagi motor pergi. Kalau sedu ataupun tadi apa? Blow. Sebu, dia tak boleh jalan. Ini adalah simptom motor minyak. Yes. Minyak tak ancient. FR dia biasanya berapa kat sini? Kalau kita tengok 16 ke atas. Nak pulang pun tak boleh, nak jalan tak boleh. Ini biasanya 11 dan ke bawah FR dia kalau kita pada dyno lah. Ni saya explain, memang kalau tak pernah naik dyno, tapi insyaAllah nanti akan ada peluang untuk masuk dyno. Nampak? Jadi dia ada cakap rezeki lah malam. Dia nampak lah. Ada explain sikit pasal 11, 12, 13. Okay, ni adalah contoh lah. Nanti korang tengok benda ni, baru nampak. Okay, bobok boleh jalan, bubur boleh jalan. Jeking. So bermakna yang draft tu lebih daripada draft tu minyak kurang lah. Atas 13 minyak lebih. Semakin besar tinggi. Minyak kering. Minyak kering maknanya atas 13 tu semua minyak kering, FR tinggi lah. Lebih 13 tu. Maknanya motor lebih panas, lebih stres, lebih kering lah. Right? So sini boleh tangkap benda yang sangat senang lah benda ni. Benda macam ni semua motor dia boleh jalan. Yang tak boleh jalan tu semua minyak tak cukup. Macam kita bawa dia cuba nak jalan. Tak boleh. Kosong gila. Tu minyak memang cakap memang tak ada lah. Dan perlu tinggikan minyak. Okay lah cerita benda ni nak padam nak cerita pasal ground. Minyak lebih still boleh jalan lah. Boleh jalan. Dia pasal dah tapi still lagi boleh jalan. Tak kisahlah.
jalan tu dengan kelajuan yang sama ataupun meningkat ataupun menurun lah. Biasanya bobok ni dia biasanya dia akan stay lama dulu baru dia nak naik. Dia jadi bobok baru nak baru dia boleh keluar lah. Bila lepas daripada RPM tertentu baru dia buka terus. Tapi still lagi jalan. Kalau blow ni, kalau kita pulas, dia terus macam nak mati enjin. Dia tak boleh jalan langsung. Dia boleh jadi kat sini kalau kita pakai carburetor besar sangat. Kap terlampau besar. Pun boleh jadi. Velocity terlampau lebih, mana angin tu masuk banyak, mana FR tu jadi kurang lah. FR tu jadi tinggi gila lah. Minyak tu sebab minyak tu jadi kurang. Sebab lubang tu masuk FR tu minyak udara tu jadi ni lah, jadi banyak lah. FR banyak masuk udara masuk banyak, minyak masuk sikit. Tu dah akan jadi blow lah dari tu sebab carburetor nampak besar. Bila carburetor kecil, dia akan jadi lebih kurang sekata. Sebab tu kalau kita pakai carburetor lebih besar, main jet biasanya lagi besar. Walaupun spek dia kecil. Contoh 57 pakai carburetor 34, dia still lagi kena pakai main jet yang besar juga. Sebab dia punya velocity dia besar. Kalau pakai carburetor besar pada spek kecil, pakai minyak kecil, memang motor tak boleh jalan. Biasanya macam tu. Nanti dah try set carburetor nanti tahulah. Nanti nampak lah apa yang saya explain ni. Okay, ini dah boleh dapat Ada nak padam cerita pasal graf lagi banyak. Lagi pening. Okay, confirm dah Alright. So, saya nak cerita kelebihan pada dyno lah. Kelebihan apa yang ada pada dyno yang mungkin ada yang tak pernah lagi dyno. Tapi insyaAllah lepas ni doa aku meninggal lah, mau boleh lah ganti dyno kan. Cepat sikit tinggal ada apa ganti dyno. Boleh lah dyno. Okay, aku pun dah tak nak dyno tu, pening pula aku. Siapa sini cerita tak jadi tuner? Dia takik. Semua akan jadi tuner. Sebab tuner ni siapa yang jadi tuner ni ataupun yang masuk dalam dyno tu, dia boleh tahu setiap apa yang kau buat sebenarnya. Jangan kelentong lah kau voting tak voting, kau jet road tak jet road. Jangan tipu lah. Dia dah level dia cakap, bila baca graf tu dia tahu dah berapa torque dia, berapa HP dia, dia tahu dah. Kau nak kelentong ni spek 57. Jangan kelentong lah, takkan boleh ni. Kau takkan boleh nak menipu. So sebenarnya dyno ni kalau korang tak ada ilmu pun tak boleh. Tiba-tiba datang bang saya nak jadi tuner. Boleh nak jadi tuner tapi korang tak boleh baca prestasi engine tu. Takkan boleh nampak sebab korang tak tahu macam mana kelebutan dia, macam mana dia punya torque, macam mana ni korang takkan faham. So inilah mula-mula kita belajar dari bawah sampai dia jadi tuner. Jadi tuner ni bila kau rem sekali sebiji motor kau tak faham. 2 biji motor, 10 biji motor pun kau takkan faham ni. Graf tu untuk apa? Ini kesalahan exhaust ke, carburetor ke, voting ke, CR tak cukup ke, cam terlalu berat ke, susah nak cakap. Tapi bila dah lebih 50 biji tau. Setelah berasap kepala kau, baru boleh nampak. Graf ni macam ni, graf macam ni. Tu bila orang argue kita ni dah ada banyak pakai, kita pandai. Tapi kita dah dyno, kita boleh faham karakter engine tu. Tapi bila orang argue dengan kita diam, malas nak cakap. Sebab kita ni bagi, kita explain. Bang, top set ni tak kena. Saya baru pasang ni bang. Memang baru pasang. Betul tu pasang betul. Ucur lah apalah. Tapi bila orang argue kita, macam kita ni pula salah, padahal kita tolong dyno kan. Kita tolong bagi tahu result, dia pula nak mengajar kita. So kita pun diam tak apa lah. Kau tak nak ilmu tak apa lah. Cakap yang dua lah. So apa yang kita balik tadi pada bobok, right? Bobok ni kenapa orang set bobok Kenapa orang set bobok? Aku pun paling bersetuju dengan orang set bobok ni. Kalau tak ada dyno lah. Kalau tak ada dyno untuk set bobok, aku bersetuju sangat. Sebab motor dia akan jadi tahan lebih lama berbanding orang yang set clean tapi tak dyno. Itu sangat bahaya lah. Kecuali macam Kamatis TZM dengan NSR tak set bobok pun, kebarangkalian untuk jam tu sangat susah berbanding dengan PWK. PWK ni biasanya orang set bobok sebab dia nak counter belah atas. Okey, apa yang dia tak nampak bila tak naik dyno? Okey, contohnya kita ada satu graf lah. Ambil graf yang paling simple lah. Yang paling simple yang perlu korang tengok. Okey, sekarang ni kita ada satu garisan khatulistiwa 3000. Okey, ini adalah 13 AFR
Okay, contoh kat sini 16. Okay, yang bawah ni pula 11. Okay, ini adalah RPM bawah ni ya. RPM. Alright. So, mana lagi ada? Ni ada tak? Sekejap, okay, ada. Alright, kita pun run lah satu map lah. Mana map yang pertama kita nak try. First run. Kita tak tahu carburetor ni okey tak okey. Okey, bagi carburetor yang set bobok. Okay, mana batin bilang lah. Ha? Di kanan je. Okey. Bagi orang set bobok, biasanya kalau PWK lah. Okey, kita cerita pasal PWK. Okey, kalau kita run daripada awal, daripada bawah ni dah akan naik sampailah RPM lebih kurang lah. 7 hingga 8 8k RPM. So graf dia akan mula start naik kat sini. Macam ni lah lebih kurang. Nampaklah ujung-ujung dekat sini. Dia punya FR dia 12.8. Contoh. Okey, tapi apakah yang terjadi sebelum 7000 ni? Kat sini 11 lebih kurang. 11 hingga 10.5 lebih kurang. Sebab kita tak nampak ke kanan bawah lagi. Sebab graf ni dia tak boleh baca bawah 11. Mana kalau bawah 11 tu dah akan jadi straight. Tak kisahlah buat 10 lebih ke 10 ke 9 ke. So akan jadi bobok sini. Okey, kalau kita tengok, ini adalah graf AFR. Alright. Kita tunjukkan pula kalau graf pada HP. Okey, ni graf HP ya. Contoh RPM. Ni apa RPM pula? RPM. Okey, sini adalah graf HP. Baik, tadi juga FR kan? FR RPM. Ni FR RPM. Ini HP RPM. Okey, kita tengok apakah yang terjadi. Merah elok tak? Elok juga. Apakah yang terjadi kat sini masa start daripada kosong. Alright. So kalau kita ambil daripada 4000 RPM, okey, ambil dari sini lah 4000 RPM. Start 4k RPM sehingga lebih kurang sini berapa, 7 8. Okay, apa akan jadi? Kena ada lebih kurang macam ni. Kita ni. So lepas ni barulah dia macam sedap lah. Gitu. Dia tak apa-apa nak menarik Sebab apa dia akan jadi? Kat sini apa? Dia akan jadi bobok. Dia akan jadi bobok. Lepas bobok barulah dia sedap. Prang naik atas. Okey, apakah logik dia kat sini? Kenapa tak set clean? Siapa boleh faham kat sini? Selamat. Ha? Nak counter ujung. Sebab airport tak selalu Renault dia tahu. Nak counter ujung. Okay, sini tak nampak lagi kan? Macam pening kan? Sebab aku cerita pun macam korang tak faham. Tapi tak apa. Aku bagi nampak je dulu. Aku tengok dulu ya. Menunggu tak ada ke? Hitam. Tak nampak. Warna hijau juga lah. Okay, so kalau kita, contohlah, kalau kita tak naik dyno and kita set clean, contohnya lah bagi orang yang pakai PWK tak naik dyno, dia akan set clean. Contohnya kat sini, awal-awal lagi dia dah set clean, ujung dekat sini dah akan naik. Dia faham tak? Kat sini. Okay, apa akan terjadi? Minyak kurang. Okay, minyak kering. Bila minyak kering apa akan terjadi kat sini? Contoh dari sini 15.5. Untuk merembat dalam 10 kilo, 3 kilo, 5 kilo apa akan jadi? Enjin relax. Dia akan piak. Okay, so kat sini nak tanya, logik tak logik set bobok? Logik. Logik set bobok. Tapi siapa yang dah ada dyno, dia takkan membuat dah set bobok. Dia akan set dia kat sini, clean, naikkan sikit sini, contoh dah akan naik sikit, dah akan turun balik sini. So set bobok ni untuk orang dah dyno tak relevan lah bagi tuner. Motor dia terus sedap gila. Tak payah nak layan bobok, tak payah nak minyak makan, tak payah nak tunggu sengguk-sengguk ni baru nak keluar. Tak perlu. Tapi pada yang tak dyno, dia susah. Dia tak nampak berapakah ketepatan dia tu. Itu ada kelebihan pada dyno. Sampai dyno ni ada kelebihan lah. Memang bayar macam mahal. Tapi menjaga enjin dan lebih juga kebarangkalian motor nak rosak tu susah lah. Tak tinggi lah berbanding yang tak dyno. Sebab tak dyno ni kita main agak-agak je. Ikut kita ni marifat dia. Okey kot. Tanya kita punya jin ni. Okey ni kot. Memang cukup ni kot.
Padahal tak tahu ni. Tarikan. Padahal tak tahu ni minyak dia nanya pun dah CP-CP tu. Jangan ingat motor kita ni ringan minyak cukup ada minyak yang betul-betul motor ringan, minyak tinggi gila. Motor sedap ke, ting minyak dia hujung. Sedap je. Padahal dah nak jam lah, kita tak tahu. Okay, so kat sini buktinya saya bobok, aku pun tak sangka kan memang bagus untuk orang yang tak dyno. Tapi yang nak dyno tu macam aku cakap tadi sebulan dia. Siapa yang dyno ni tak relevan lah untuk saya bobok. Dan kenapa dia nak saya bobok aku pun tak tahulah. Untuk jaga enjin tak juga. Bawah 7 RPM agak-agak stress enjin tu tinggi tak? Bawah 7. Tinggi tak tinggi? Tak berapa nak tinggi lah kalau ikut daripada atas. So nak set bobok bawah ni nak banyakkan lebih untuk apa? Baik set bobok kat atas. Kenapa tak bagi minyak atas je lebih? Bawah ni biar kering tak apa. Sebab kalau 7,000 RPM ni baru kering berapa pusingan. Berbanding dengan 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000. Okay, boleh faham macam tu? Patutnya kalau RPM tu lagi tinggi, motor tu lagi stress, patutnya minyak tu lagi lebih. Tapi kenapa bawah nak lebih, atas nak biar kurang? Tak ada kunci. Sedangkan kita boleh buat ujung ni, atas ni mula kurang, ujung bau lah minyak lebih. Itu baru betul. Tapi sebab kita punya carburetor ataupun manufacturer daripada kilang memang set macam tu. Awal dia macam ni, ujung macam ni. Sebab ini adalah apa function daripada kat sini. Kita dah pernah explain minggu lepas. Apakah peranan daripada carburetor? Power jet. Ni power jet kita cakap. Power jet yang carburetor PWK. Kalau NSR dengan TZM tak ada masalah set clean. Sebab kalau set clean pun ujung dah akan naik sikit gila je. Dia akan macam tu lebih kurang ataupun dia akan jadi macam tu lebih kurang. Dia tidak akan jadi macam ni. Macam ni hanya pada PWK. Ataupun yang pakai apa? Kan? Dia pakai apa tau? Trumpet yang panjang-panjang ke dapat tu. Dia pakai trumpet. Donald Trump. Okay, boleh faham? Boleh nampak kat sini tak? Ke tak nampak langsung kat sini? Ada apa nak tanya je. Aku memang nak explain susah sebab aku dah melangkau. Macam tadi pakai trumpet tu dekat carburetor TZM dengan NSR. Ya, boleh jadi juga. Graf dia tinggi. Bukan graf tinggi tau. Tapi kalau contohnya lah kita tak pakai macam ni, bila kita pakai dia akan jadi macam ni terus. Dia terus ke atas. Tapi dia takkan naik macam ni. Dia takkan naik gila-gila macam PWK. PWK selalu gila. Tak ada apa-apa. Tapi dia gila. Dia bagi section. Set minyak atas dan Mesti orang takut tak nak pakai PWK baik pakai NSR dengan TZM. Ya boleh. Tapi performa tak cantik. Takkan respon dia takkan sama dengan PWK. PWK ni macam AJ cakap, apa maksud dia? Power without K tu apa? Compromise. Tu compromise ni K ke C Asal K tu? Mana betul? kompromi. Kompromi. Tak kisahlah Kompromi ya. komponen. Biar apa dia. Power without compromise lah. Ni PWK ni kalau kita pulas, kita tahu respon dia lain. Sebab tu dia ada dia cakap tu. Betul kita perlunya pakai PWK ni. Sebab dia punya slide dia lain, betul dia punya respon dia lain. Dan dia pula terbagi pada 3 section, iaitu power jet, main jet, power jet. PWJ lah. Dia bagi pada 3 section berbanding dengan PE. Kalau PE apa? PE. Ya. Pilot man jet. Masuk apa ni? Oh, Apa ni? Power insecure. Secure. Eco. Ekonomi. konsep. Konsep. Sebab dia jimat. Okay, PE adalah power ekonomi yang maknanya kalau macam kita dapat ZM, NSR, saya bulat macam Umar VR. Helio sekarang pun dah keluar juga yang round slide lah. Yang round slide ni biasanya power dia kita tahulah, respon dia mesti lain lah. Tak sama dengan slide petak. Takkan sama. Kalau beza trompet besi yang panjang dengan pakai heavy duty hose tu. Lain. Mesti Macam ada lain, lain lah. lain tapi sikit lah. Sebab licin dengan yang kasar adalah berbeza. Okay, kalau kita tengok aluminium tu, dia licin dan dia lebih dia corong.
lebih pada cone. Maknanya dia punya daya tujahan dia lebih impact, lebih kuat. Torque dia lebih kuat kalau berbanding dengan yang dia pakai hose yang sama besar lain. Dan dia getah. Mana yang bagus? Mesti lagi impact, lagi bagus. Macam corong tu, besar ke kecil lagi bagus main, lagi efisien. Macam kelas jatuh tu kau. Gelap macam tu. Yang kalau tengok kat IG apa yang jatuh itu bawah. Gelap jatuh, okey. Maksudnya Dari banyak sebab, banyak. Masa satu. Powernya tak? tahu. Yang RPM 9.5. FR ke HP tu? Tak kau soalan pun tak tahu apa benda dia. Tak tahu benda. Tak okey ke? Okey. Okey, bagus soalan tu, tak apa-apa. Aku explain sikit lah. Okey. Ina boleh faham kan? Tak faham mampu lah kau. Aku tak faham tanya lah. Okey, tak faham tanya. Baik. So, terima kasih kerana tanya. Gelar jatuh. Alright. Gelar jatuh bermakna gelar jatuh ni tak bermakna motor tu tak power, tapi dia dah kehilangan kuasa kat situ. Contohnya gelar HP lah. Dia naik macam ni kan lebih kurang. Dia naik. Tu jatuh. Okey. Naik sini jatuh sini kan. Okey. Peak dia kat mana kat sini? Contoh kat sini 10,000 lah. 10k. Paling power kat sini HP berapa? 78. Berasap lain tu 78 ni. Okey, contohnya motor apa ni? Motor PE. PE. Sedek kilang kan. Exhaust Arobi. Sedek kilang 135cc 78 HP. Mantul. Okey. Kenapa dia jatuh kat sini? Kenapa dia tak naik je? Terpecah enjin. Okey, ada So, kat sini memang ini adalah normal. Mana-mana sekalipun kereta ke, salah Bugatti Veyron ke, okey, McLaren ke, gerak dia mesti macam ni juga. Okey, first kali masa dia naik ni, ini adalah peningkatan dunia kuasa. HP dia tu. Okey, kuda belang dia tu. Okey, dia naik sampai satu tahap tu, dia dah habis dah ayunan tu. Kuasa dia dah habis. Maknanya ini yang paling kuat dia, contohnya dah 10k. Ini yang paling kuat dia, 78 HP. Lepas tu dia penurunan lah kuasa dia. Dia dah tak ada, dia dah tak ada. Dia dah boleh maintain ataupun dia dah kurang dah. Okey, ini bagi HP. Dia macam nak cakap macam ni, HP ni dia lebih daripada kebolehan dia pergi tu. Melibatkan tenaga kinetik. Okey, torque tu lain. Okey, kita tengok torque pula Okey, nanti aku bezakan kenapa orang nak tengok torque, kenapa orang tak nak tengok HP. Apa tu torque, apa tu HP. Daripada kereta masuk belah sini nanti. Bobok jadi kat sini. Aneh nak cerita. Tak faham, rewind lah video ni. Save lah. Okay, bobok dengan Eva ni dah settle. Masuk pula bahagian HP dengan torque. Pecelok torque. Torque apa Melayu apa? Torque. Oi, apa tu? Okey, apa ni masuk torque? Torque ya. Apa maksud torque ni? Takoyaki. Takoyaki. Siapa? Apa maksud? Okey, kalau kita tahu ni torque ni macam cakap isi lah, isi. Atau macam tahu tak? Tujahan. Dia rasa macam VTEC tu. Inilah torque dia. Kalau torque 22 lain, 23 lain, 27 lain. Sebab tu kalau orang HP rendah, aku tak kisah. Kalau torque dia tinggi. Aku paling suka torque tinggi. Dia rasa tu air mata tu keluar tau. Tertarik sama motor tu, mata macam ni tau. Kalau macam ni, HP tinggi tapi torque rendah, mata tak berair. Dia still lagi macam okey, biasa je. Tapi dia boleh tarik panjang. Tinggi gila boleh tarik. Biasanya torque rendah ni ataupun kalau torque tinggi ni, HP rendah, dia sekejap. Tapi mata macam ni lah. Saya sepet pada aku. Gitu. HP kalau bahasa yang main drag, biasa diorang lebihkan pada torque pada berbanding dengan HP. HP ni kekuatan dia macam ujung tu dia boleh lonjak sampai bila, sampai mana, berapa lama kau nak tarik tu, berapa lama kau boleh maintain. Tapi torque ni sekejap-sekejap je. Torque ni kalau tak pakai pisau lah, dia sekejap je. Dia macam tu gitu je.
tu. Aduh, kan masalah tu lah. Habis dah kot. Okey, dah habis kot. Okey. Tak cakap macam ni. Jauh lah. Biasanya biasa kalau talk ni dia melibatkan juga dengan SP. Okey. Macam aku diberitahu dulu. Okey, aku yang belajar dulu dengan Sipu. Kalau kita talk dengan SP ni, dia macam joget-joget. Boleh faham tak? Kalau kau nak SP tinggi, talk kat sini. Tapi bila kau nak talk tu tinggi, SP kau jadi ni. Mana kau nak? Talk lah. Macam motor aku banyaknya memang aku set stop. HP semua rendah. HP aku apa? 11. 11, 9.5. Top 30. Tok aku 55. Start motor, masuk gear, hilang pergi kebun lah. Okay. Contohnya tok ni adalah isi macam kita ikat dia kuat gila tau. Kita rasa motor tu dia pula je tayar tu boleh spin, perang ataupun tercabut tar. Contohnya lah. Boleh jadi. Ya betul, boleh jadi. Kalau tak cerita Batman, cerita apa kan, pula tu tayar tu boleh perang macam tu terus. Tapi kalau HP tinggi, tak mungkin boleh jadi tu. Okay, boleh faham? HP ni kalau tinggi sana pun bawah tu dia tak macam tu. Dia berbeza Dia cakap macam mana HP dengan tok ni, aku nak cerita pun susah. Top ni macam tangan nak. Kan? Dia tu jahan tu, dia kuat tu. Isi dia tu, dia macam dia renjut kau tu. Macam ni, dia macam SP dengan ni. Okey, macam aku cakap SP ni dia macam boleh baling kau tinggi mana kau boleh pergi. Tapi yang ni dia macam terus telanjang kau. Pom, terus pergi. Macam pick up. Dia lain. Pick up dengan lajak. So dalam top dulu. Dia depan kau sini tumbuk apek tumbuk dia. Ni aku tunggu. So video ni. Dia macam ni lah, dia cakap. Ini dia macam tukul. Ini dia macam tolak kau. Dia faham tak? Kalau tinggi ni dia boleh tolak kau. Berapa banyak dia boleh tolak kau. Yang ni dia macam terus bagi pom terus je. Dia lain isi dia tu. Nak saya express susah ni. Tapi kalau motor tu kalau aku bawa aku boleh tahu ni tok tinggi. Kena SP tinggi. SP ni biasanya dia boleh tarik tinggi panjang gila. Macam two stroke. Okey, macam one stroke dia lain sikit. Macam motor aku ya, kalau aku buat gear dia pendek-pendek. Okey. Biasa tok ni A ke B dia cepat 5 saat contohnya lah. Track 201. 5 second. A. Sebab ni kan drag kan. So cerita lah. Okey. Apa pula pada HP? Contohnya lah. Motor yang sama tapi kita ubah. Okey. Satu kita nak target HP tinggi, satu lagi bagi torque rendah. Satu torque tinggi, satu HP tinggi. Okey, bezanya sini 5 second. Okey, tapi kalau bahagian HP yang tinggi pula, okey, ini torque yang tinggi dapat 5 second, ini HP yang tinggi dia akan jadi lebih kurang 6 second. 6 second. 201 juga. Oh, HP kau hebat. Kan? 60. Contoh je lah. Tapi torque ni tapi pula torque dia contohnya 27. Kan? Okey, motor yang dapat 5 second ni torque 27 tapi dia punya HP 50. Tapi kenapa dia boleh dapat 5 second? Dengan kelajuan dia, contohnya lah 150 km/jam pada finishing tu lah. Okey, motor yang HP 60 ni bila kita tengok torque dia berapa? 23. Tapi dengan kelajuan dia 160. Okey, sekarang ni kita nak main drag, kita nak cepat ke kita nak laju? Cepat. Kita nak cepat. Okey, boleh faham tak? Kalau torque ni dia cepat. Kau pula tu dia terus tolak kau. Berbanding dengan ni dia nak ayun kau. Power nak ayun. Lambat. Sedangkan yang ni boleh terus je. Boleh faham Faham tak ini? Faham. So, kita nak yang mana? Kita nak SP ke kita nak torque? Kita nak motor cepat ke kita nak motor laju? Kalau highway nak laju kita target HP. Speed highway kan. Ya, nak cepat kita ambil torque. Nak dua-dua Superbike. Okay, boleh faham Ini spek 65. Ni spek 65. Engine semua sama, secara setup sama, cuma CR lain. Cam lain. Okay, itu berbeza dia. Mana kau nak SP, mana kau nak torque. Okay, boleh faham kat sini tak? Berbeza torque dengan SP. So, lah. perbezaan modi dia pun lain lah. Mesti lain. Cam dia mesti lain. Okey, contoh HP ni
Racing dia akan pakai cam yang berat, tinggi. Duration dia tinggi, berat lah apalah. Torque ni biasanya nak cepat-cepat je. Ataupun boleh juga pakai HP apa, pakai berat tinggi tapi torque ni CR dia mesti kau-kau. 16. Apa penyebabnya kalau pakai CR tinggi, cam tinggi ni? Motor Tak tahan. tak tahan. Tak episod. Tak pedu. Sekejap weh. Wah, habis. Lepas tu kalau nak yang motor sedap, target HP. Tapi lambat. Tapi lambat. Tak lama. Tak acah. Tak acah. So korang boleh pilih aku nak main highway ni. Main highway HP lah. Okay, aku nak main town. Tapi tak terfilat. Aku nak 2 sangat je. Terus sampai. Stop lah. Terus laju. Probong. Beza tau. Pakai cam duration 240 dengan 260 ni beza gila tau. Walaupun CR yang sama, CC yang sama, 240 ni akan sampai dulu. A pergi ke B dengan jarak 201. Tapi light dataran ke UOB 200 meter dah akan sampai lebih kurang 5 second. Ini cam apa tau? So 240 ni cam FZ. Okay, spek 60. Lebih kurang. Okay, satu lagi motor spek 60 juga. Pakai 260. Pakai cam apa? Pakai cam T3 CMS. Contoh. Okay, A ke B dia berapa dapat? Daripada 5 second ni. Weh, jauh sangat 7 orang. Nama. Bagi muka lah. Bagi muka lah. 201 kot. Takkan 201 dapat jauh kan kena. Okay. Spek yang sama, spek 60 juga. Beza dia CR semua sama, beza pada cam saja. Okay, boleh tahu tak? Tapi 201 tau. Pergi ke 400 meter agak-agak siapa depan? 240. Duration besar. Ya. Sebab apa? Sebab speed dekat sini 140 contoh je lah. Speed dekat sini 150. Untuk akan datang dia belakang sampai punya mana dia. Cerita macam bagus, dia tak main pun. Atau kecau aku lah. Ni sembang banyak dah drop lah PHP lah apa lah. Dia tak main. Tapi inilah teori dia. Inilah betul dia. Memang kita buat motor tak laju. Tapi ilmu tu insyaAllah lah kita boleh kongsikan. Okay, kat sini boleh faham. Faham tak macam mana cakap tu torque dengan HP tu apa beza dia? Kenapa ada orang torque tinggi, ada HP rendah, ada motor HP apa tinggi lah, boleh laju lah. Bang, saya HP 50, member HP 45. Tapi kenapa HP 45 depan? Kau dyno lain, ni dyno lain pun jadi masalah. Pun sama juga. Belum lagi cerita pasal benda ni. Right, so faham kat sini ya, cerita 5 minit dah setengah jam. Okay, boleh pak kita cerita pasal bobok tadi dulu ya. Masuk pula graf jatuh. Masuklah episod. Episod kan bayar aku ni. Tak bayar-bayar ni. Okay, sebab ada sahabat tanya babak je ni. Okay, dah sedih boleh faham? Dyno tu untuk semua motor ke atau setiap motor je? Bukan semua motor, kereta pun boleh. Tak kisah, apa-apa yang berenjin. Kalau motor boat pun boleh juga. Motor boat sebelum pergi ke boat pun dia dyno juga. Enjin dia dah siap apa semua setting boleh pasang kat boat. Takkan nak setting kat laut. Tak boleh. Kat laut tak logik. Baru nak setting tengok dah kena jerung screw sendiri habis. Boleh semua boleh. Semua boleh setting. Kalau nak tahu torque kita punya kaki pun boleh. Ikat basikal kayuh lah. Boleh nampak graf tu. Tapi F1 tak boleh baca lah. Hanya boleh baca HP dengan torque. Speed boleh baca, apa semua boleh baca. 400 kilo lah pusingkan tayar. Macam mouse floating macam graf. Kalau floating. Floating dia sebelum floating tu graf tu akan jadi gila sikit. Bila naik atas dapat ni, sampai tahap dia dah jadi tu. Dah akan jadi cut off, jadi terung. Dah akan jadi terung terus. Dia jadi cut off. Bunyi yang macam kat off tu sebab floating lah. Satu cut off, satu lagi floating. Duduk boleh. Nak keluar cut off boleh, nak buat floating boleh. Nak bagi aku senyap terus dengan motor boleh juga. Tak ada masalah. Kalau dyno semua boleh. Kalau kau datang kau muka langsi, dyno nak bagi senyap kau punya motor pun tak masalah. Ikut mood dia.
Dia satu terus. Dia 1 5 minit. Ya tengok. Tak ada berasap ataupun senyap apa tu. Dah floating ni kan. Senyap boleh lagi senyap. Atau floating ni aku rem dah. Siapa floating. Tak tahu senyap. No. Bang, motor rosak lah. Dah. Dan dia tak ada berhenti. Nasib lah. Kau boleh tuner lah. Kau tuner tu garing kan. Kau pula asuransi habis. So boleh pasal ni. Ada apa nak tanya? Sini tanya. Sebab belah dyno ni susah ni nak explain kalau orang tak tanya. Aku pun tak tahu nak explain macam mana. Dalam dyno, berapakah RPM first kita nak run? Okey, itu bukan daripada tuner. Daripada 2000 boleh, daripada 1000 boleh. Okay. Tapi biasanya macam saya lah, paling senang saya nak cari 4,000. Okay. Bila 4,000 ke atas, okay, minyak bacaan graf tu akan cantik, clear kat atas. Tapi bila awal dia nanti, permulaan perjalanan tu mesti akan jadi. Okay, itu bukan daripada pilot. Pilot ni kita boleh nampak sebelum kita run. Sebab bila kita start motor je, dia terus ada baca pilot. Kalau pilot tu baca betul, kalau nak jalan tu, so far mesti okey. Kalau 12 lebih, kalau nak lagi ADC tu, bagi 11 lebih. Tapi minyak makan sikit lah. Berbanding dengan kita set lebih kurang 14. Nak jalan tu dia jadi macam sedu sikit tadi, macam dari situ. Macam kosong. Itu kena lebih tu. Kalau FR okey, bila nak pula jadi problem, mungkin ada problem pada slide ataupun jarum dia ataupun benda-benda lain. Sebab tu kalau kita dyno kita boleh nampak adakah salah setting ataupun salah daripada barang tu sendiri. Kadang-kadang diorang ni ada yang pelik-pelik. Ada yang jarum tu diorang asah. Slide naik sikit tiba-tiba jadi gila. Tu sebab dia dah modify benda yang sedia ada. Benda yang patutnya kita buat senang tapi dia buat susah. Sebab sebelum dia dyno dia dah try kaji macam-macam. Dia asah sini, asah sana, asah sana. Panjang daripada jarum tu jadi pendek, jadi macam keris pada. Pelik lah, mungkin nak tikam main jet tu kan. Minyak tu jalan ni, mana ni. Tengok graf tentu. Sebab dia perlu melalui jarum yang macam keris. Macam minyak tu ni. Kalau camp berat pun ada kemungkinan besar awal dia mesti kacau juga. Ya, kacau. Betul, kita boleh detect kalau ada dyno ni, kita tengok spek 57 tapi kita tengok graf dia berat gila. Kita tengok it's open dah ni. CR tinggi ni. Rupanya cam dia terlampau tinggi. Contoh CR dia dah dalam ideal lah. CR dia dah 12 lebih, 13 lebih. Tapi motor dah still lagi tahu dia nak jalan. Set carburetor, minyak semua okey pun still lagi macam bobok. Tu bermakna tu center-center dia cam terlampau lain lah. Terlampau berat lah. Ataupun tak dial. Cam dia tak center. Contohnya lah nombor dia sepatutnya lah. Sepatutnya kalau dial pun dapat, kalau spek 57 lah. Biasa 48. 48. Lepas tu mungkin kat sini 18, 21 lah lebih kurang. Tapi bila dia tak dial, dia tak tahu. Kadang-kadang kat sini jadi berapa, 65, kat sini 38 macam tu lebih kurang. Kan lain tu. Banyak tu, banyak beza kat situ. Dah, tengok nombor pening pula. Terpenuh dah semua. Okay, ada way nak tanya? Sebab kalau nanti kita mungkin minggu depan insyaAllah kita akan cerita pasal kelebihan dial cam ke, okay, kedudukan cam. Okay, kenapa pula ada nombor macam ni? Nampak ke cam ni macam mana? Siapa yang tahulah cam ni bentuk dia macam mana sekarang ni. Ada center. Ada center lebih kurang. Okay, ini adalah overlap. Mampus kau masuk pula ini overlap. Pening kan? Okay, ini overlap. Yang ni apa pula? Ini masa ideal center ataupun ideal pula. Ideal. Okay, ni menunjukkan ideal. Ini menunjukkan overlap pada cam. Urut-urut kepala pula. Pening lah apalah tadi dah bobok masuk ni, masuk nak cam. Nombor apa pula ni? Dah pening. Mungkin kita boleh explain lagi insyaAllah akan datang banyak umur. Right? Ada apa nak tanya lagi tak? Dah berapa minit ni? Tahu-tahu azan dulu dah. Okay, ada apa tanya? Sebab sayang kalau tak tanya. Sebab aku kalau tak tanya aku tak tahu nak cerita apa. Okay, ada apa tanya? Sedi? Alia? Aceng? Boleh pakai sipin bawah apa? Sipin bawah lembut apa? Cerita sikit pengalaman sebelum tahu pasal dyno. Oh, sebelum tahu pasal dyno. Boleh? Ada guru. Kalau tu aku off dulu lah dekat YouTube. Supaya diorang pun Nanti-nanti.
Dia non dengar juga cakap, apa boring kan cerita pasal kau ni. Tak minta langsung, tak menarik. So kita off dulu pada YouTube. Nanti saya explain pasal sebelum ada Dino dan apakah yang kita terlibat dalam kancah-kancah lumba haram. Tak ada lumba haram kan. Dunia malam highway ni. Sebab kita pun tak adalah cakap kita buat jenayah. Kita bukan buat jenayah, tapi kita buat kesalahan. Kita melanggar peraturan. Tapi still lagi kita takkan masuk penjara sebab cakap kes bunuh orang lah, ni lah, samun lah, apa, tak ada. Itu adalah jenayah. Okay, lumba haram ni tak jenayah. Kalau mabuk, itu jenayah. Tapi sampai hari semua mabuk, modify je. Right. So, kita akhiri dengan Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share. Jangan lupa tekan butang loceng. Mantap-mantap. Kalau ada masuk-masuk sikit boleh donate. Okay, kita beli whiteboard yang digital. Mana tahu kan. Tengok apa tahu saya si habis ni kan. Projector ke mungkin lah. Okey, kita boleh improve pakai projector band sudah aku tahu. Right. So, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.